hentikan. Ku mengejar 1001 bulan. Dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban, marhaban ya Ramadan. Marhaban, setahun sudah aku nantikan. Ku mengejar 1001 bulan. Dampingi aku, kita sepasukan. Marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan, biarpun tubuhku kelaparan, jiwaku sibuk bersantapan. Ya Allah, izinkan ku menyantuni Ramadan. Durio Plus di Play Store dan App Store atau layari www.durioplus.com sekarang. Durio Plus, platform video selamat untuk kanak-kanak Islam. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hospital Pusrawi Sdn Bhd merupakan anak syarikat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan telah beroperasi sejak tahun 1984. Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak menawarkan perkhidmatan kepakaran dan kemudahan kesihatan komprehensif, pakej kesihatan dan juga aktiviti menarik sepanjang tahun buat anda sekeluarga. Ingin ketahui info lanjut, sila hubungi 03 2687 5000 atau layari www.pusrawi.com.my atau datang terus ke Hospital Pusrawi di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kami sedia membantu anda. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Hospital Pusrawi Sdn Bhd, eksklusif di IKIM FM, inspirasi utama anda. Hospital Pusrawi Sdn Bhd mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua muslimin dan muslimat. Berikut disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia 1 Ramadan 1445 Hijriah 12 Mac 2024. Negeri Sabah Zon 3 sempurna Silabukan Kunat Ladatu 6.11 minit malam. Zon 4 Tawau Balong Kalabakan 6.23 minit malam. Zon 7 Tuaran Tamaruli Penampang Kota Kinabalu Putatan Papar 6.29 minit malam. Negeri Sarawak Zon 2 Nia Bakenu Miri Sibuti Marudi 6.38 minit malam. Zon 7 Samaran Simunjan Serian Sebuyau Melodam 6.51 minit malam. Zon 8 Kuching Bau Lundu Semata 6.54 minit malam. Negeri Johor Zon 2 Johor Baru Kulai Kota Tinggi Mersing 7.19 minit malam. Zon 3 Pontian Keluang 7.20 minit malam. Zon 4 Batu Pak Muar Tangkak Segamat 7.23 minit malam. Seluruh negeri Melaka 7.25 minit malam. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin Jempol 7.24 minit malam. Zon 2 Kuala Pilah Rembau Jelebu 7.25 minit malam. Zon 3 Seremban Port Dickson 7.26 minit malam. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.27 minit malam. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Sepang 7.27 minit malam. Zon 2 Kuala Selangor Sabak Berenam 7.29 minit malam. Zon 3 Kelang Kuala Langat 7.28 minit malam. Negeri Perak Zon 1 Tapas Lim Liva Tanjung Malim 7.28 minit malam. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput Kuala Kangsa 7.30 minit malam. Zon 5 Teluk Intan Maganatu Kampung Gajah Seri Iskandar Beruas Parit Lumut Setiawan Pulau Pangkor 7.30 minit malam. Zon 6 Selamat Taipei Magan Serai Parit Bunta 7.31 minit malam. Zon 7 Bukit Laru 7.34 minit malam. Negeri Pahang Rompin Pekan Muazzam Shah Kuantan 7.22 minit malam. Zon 3 Maran Cano Jengka Temeluk Bera Jerantu 7.24 minit malam. Zon 4 Betung Raup Kuala Lipis 7.26 minit malam. Zon 5 Genting Sempah Jana Baik Bukit Tinggi 7.29 minit malam. Zon 6 Bukit Perisa Genting Highlands Cameron Highlands 7.32 minit malam. Seterusnya Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu Marang Kuala Nerus 7.21 minit malam. Zon 2 Besok Setu 7.23 minit malam. Zon 3 Hulu Terengganu 7.22 minit malam. Zon 4 Kemaman Nungun 7.21 minit malam. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baru Bacok Pasir Putih Tumpak Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kerai Gomusan Daerah Ciku 7.24 minit malam. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.32 minit malam.
Negeri Kedah, Zon 1 Kota Star Kubang Pasu Bakot Sana 7.31 minit malam, Zon 2 Pendang Kuala Muda Yan 7.31 minit malam, Zon 3 Padang Terap Sik 7.30 minit malam, Zon 4 Baling 7.29 minit malam, Zon 5 Kulim Bandar Baru 7.30 minit malam, Zon 6 Langkawi 7.33 minit malam, Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.34 minit malam. Akhir sekali seluruh negeri Perlis 7.32 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia 1 Ramadan 1445 Hijriah 12 Mac 2024. Kami di Kim FM mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat selamat berbuka puasa. Pengumuman waktu berbuka puasa sebentar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Hospital Pusrawi Sdn Bhd, eksklusif di IKIM FM, inspirasi utama anda. Hospital Pusrawi Sdn Bhd mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua muslimin dan muslimat. Hospital Pusrawi Sdn Bhd merupakan anak syarikat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan telah beroperasi sejak tahun 1984. Hospital Pusrawi Jalan Tun Razak menawarkan perkhidmatan kepakaran dan kemudahan kesihatan komprehensif, pakej kesihatan dan juga aktiviti menarik sepanjang tahun buat anda sekeluarga. Ingin ketahui info lanjut, sila hubungi 03 2687 5000 atau layari www.pusrawi.com.my atau datang terus ke Hospital Pusrawi di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Kami sedia membantu anda. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Mari pelajari bahasa Arab, bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah, hayya bil Arabiyah. Kembali inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar. Ya, masih setia bersama kami untuk waktu ini في برنامج هيا بالعربية لهذا المساء. شكرا جزيلا لكم وشكرا لمحبي وعشاق اللغة العربية. ومع برنامج هيا بالعربية الحمد لله ما زال معنا pada waktu ini القدر الأستاذ أشرف عبد الحميد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير. كيف الصيام معك؟ الحمد لله إن شاء الله في بدايات الصيام إن شاء الله الله يقوينا جميعا. الله يقوينا جميعا. آمين يا رب. طيب مع الكلمات الجديدة والعبارات الجديدة هذا الصباح هذا المساء تفضل أستاذ. نعم. Apa yang kita akan pelajari pada petang puasa hari puasa yang pertama ini Datin adalah soalan yang saya tanya tadi, iaitu kaifa as-siyamu ma'ak. Kaifa ejaannya seperti mana tuan-tuan tahu, iaitu kaf ya fa. Kaifa as-siyamu alif lam sad ya alif mim as-siyam. Maksudnya bagaimana puasa ma'aka. Ma'aka maksudnya dengan kamu. Maksudnya bagaimana puasa dengan kamu. Maksudnya macam mana puasa hari ini. Mut'ib ataupun biasa saja memenatkan ataupun sebaliknya. Itu antara soalan-soalan yang biasanya dilontarkan oleh orang Arab sesama mereka pada bulan puasa ini. Sahabat-sahabat handai macam itulah, adik-beradik kita, anak kita balik daripada sekolah, kita tanya kaifa siyam ma'aka al-yawm. Syarif tu anak-anak kita macam mana puasa hari ni, macam mana saya dah minum dah ya. Itu tak puasa lah. Nah,
Kaifa siyam ma'ak adalah soalan-soalan antara soalan yang biasa dilontarkan secara berseluruh ataupun menandakan kita rapatlah dengan seorang tu. Tuan-tuan tak boleh lah kalau tuan-tuan pergi dengan seseorang yang agak ada batas dengan dia tu, tuan-tuan nak tanya dia kaifa siyam ma'ak. Ini untuk orang yang rapatlah dengan tuan-tuan bolehlah tanya soalan ni, kaifa siyam ma'ak. Jawapannya biasa saja, alhamdulillah saim ataupun saim ila hadzal, yani sampai sekarang ni saim, maziltu saiman, masih lagi puasa. Yang seterusnya adalah kaifa ayyam as-siyam ma'ak. Setelah beberapa hari kita boleh tanyalah kaifa ayyam as-siyam ma'ak, macam mana hari-hari puasa dengan kamu. Ketika ini dia boleh jawab, alhamdulillah, illa anna fi yawm, pada satu hari itu saya ta'ibtu fa aftartu. Ada satu hari itu saya letih dan saya buka puasa, macam tu. Kaifa as-siyam ma'ak. Ataupun apabila orang tanya kepada tuan-tuan kaifa as-siyam ma'ak, tuan-tuan boleh jawab alhamdulillah, nas'alullah an yataqabbala minna as-siyam. Tuan-tuan kata alhamdulillah, syukur kepada Allah, as'alullah an yataqabbala minna as-siyam. Saya mohon kepada Allah supaya menerima puasa kita ini. Sebab kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Fanas'alullah an yataqabbala minna siyamana wa qiyamana. Yang seterusnya adalah datin, kita boleh tanya biasa yang dilontarkan kita di Malaysia ini sesama orang Islam, sesama kawan-kawan. Bila petang-petang hari ini, soalannya adalah aina tusalli hadhihi al-lailah. Aina tusalli hadhihi al-lailah. Khususnya lelaki, sama-sama lelaki, mereka mungkin bertanya aina tusalli hadhihi al-lailah. Kamu nak sembahyang mana malam ini? Bila kita dah jumpa selepas murih itu, selepas pukul 11 itu kita dah jumpa dia, kita kata kam raka'ah sallaita, kam raka'ah sallaita, berapa rakaat kau sallaita. Kalau kita nampak dia pukul 10 malam, kita tengok dia balik dah, orang solat tarawih, kita tanya dia kam raka'ah sallaita, berapa rakaat sallaita kamu solat. Itu saya datang untuk petang ni, hari pertama Ramadan kita ni. Saya harap tuan-tuan dapat amalkan ayat-ayat ini, praktis, guna dia sempena bulan Ramadan ni. InsyaAllah sampai-sampai tuan-tuan nak pergi mencari juadah petang nanti. Nah, alhamdulillah kita belajar bahasa Arab sikit bila kita nak mencari juadah ni. Nanti kita mesti ada satu halaqah khasa an al-akl. Al-akl. Taban. Alhamdulillah. طيب في آخر اللقاء أشكرك شكرا جزيلا أستاذ، وإن شاء الله سنلتقي في الحلقات القادمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشكرا جزيلا مستمعينا الكرام، ولمستمعينا الكرام استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد العلوي الإسلامي الماليزي راديو إيكيم. Bahasa indah, bahasa Al-Quran, mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Raikan Ramadan dengan Al-Quran Karya Bestari. Terdapat lebih 40 variasi mushaf pelbagai saiz dan warna. Dilengkapi dengan tajuk berwarna, wakaf dan ibtidah, terjemahan perkata serta pelbagai lagi inovasi untuk memudahkan anda bertadarus pada bulan yang mulia ini. Al-Quran Multazam, Al-Harmain, Al-Kubra, Mujam dan banyak lagi yang tentunya mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Dapatkan di kedai buku berhampiran dan www.karangcraftmall.com. Al-Quran Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom bantu kami bina masjid pertama di Bukit Beruntung. Apa yang tiada di Bukit Beruntung, semuanya ada, kecuali masjid sahaja yang tiada. Untuk maklumat lanjut, layari www.masjidbukitberuntung atau boleh menghubungi Tuan Said di talian 01923711158. Saya Ustaz Hamran Yusof menyeru anda semua untuk menyumbang pada masjid pertama di Bukit Beruntung, wadah perpaduan ummah. Aduh, saya risau betul dengan apa yang anak-anak tonton di internet sekarang. Banyak sangat video yang bukan. Tak ditapis lagi tu. Samalah dengan saya. Dengan media sosial lagi, susah nak kawal. Tapi baru-baru ni saya ada jumpa aplikasi Durio Plus. Durio Plus? Apa tu? Durio Plus tu platform video khusus untuk kanak-kanak Islam. Ada lebih dari 9,000 video yang selamat dan sesuai untuk mereka. Dan yang best, semua kontennya positif dan menghiburkan. Wah, menarik tu. Anak-anak saya mesti suka. Lagi satu, ada siri animasi baru tau. Kebangkitan Khalifah. Siri animasi Islamik bertemakan sci-fi aksi yang boleh ditonton Ramadan ini. Memang sesuai untuk anak-anak kita. Macam mana nak dapatkan Durio Plus ni? Senang je. Langgan dan muat turun aplikasi Durio Plus di Play Store, Apple App Store atau layari www.durioplus.com. Durio Plus, platform video selamat untuk kanak-kanak Islam. Kota Baru 89.8. Zaman sekarang semuanya naik. Harga barang naik, harga minyak naik, memang tak dapat nak elak. Tapi masih ada yang beri kadar rendah untuk kita. Nikmati kadar pembiayaan serendah kadar asas standard tambah 2.18% tahun bersamaan 2.72% tahun kadar tetap untuk tempoh 3 tahun melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Kadar terhad ini ditawarkan dari sekarang hingga 31 Mac. Yang terbaik pastinya dengan Bank Islam. Info lanjut layari www.bankislam.com. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayuh mari berwakaf dan berinfak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Untuk maklumat lanjut boleh layari website kami di masjidkotawarisan.com atau hubungi Encik Zubair di talian 013 999 2023. Jom infak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor sekarang. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesiapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jom hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek tajaan berbuka puasa sebagai tanda kasih kepada mereka. Layari www.yayasaneasyprihatin.org untuk maklumat lanjut. Yayasan Easy Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Yayasan Easy Prihatin. Layari www.yayasaneasyprihatin.org untuk maklumat lanjut. Yayasan Easy Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Untuk petang ini, untuk 1 Ramadan, insya-Allah bersama Kembaran Inspirasi kita membawa untuk anda rancangan Islam Agamaku, dan untuk rancangan itu kita akan bawa kepada anda, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini kita akan bersama tetamu kita yang kita bawa khas untuk anda untuk Islam Agamaku bersama Dr. Adrian Nia. Untuk petang ini kita bincangkan insya-Allah bersama nikmatnya Ramadan sebagai mualaf. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Adrian Yeh. Dr. Muhammad Adrian Yeh. Saya umur 32 tahun. Saya asal Kuala Lumpur. Serba sikit tentang latar belakang saya. Saya merupakan bekas tentera. Okey, saya berlatih di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM selama 6 tahun sebagai pegawai kadet.
Selepas itu saya grad dengan medical degree. Saya dapat ijazah sarjana doktor perubatan. Kemudian saya bekerja sebagai doktor perubatan di hospital kerajaan selama 3 tahun. Dan kini saya mempunyai satu pusat rawatan iaitu Dr. Aitera Care di Eco Grandeur, Puncak Alam. So mungkin kita nak tahu sebelum masuk Islam mungkin agama apa, family dari mana atau berasal dari mana? Okey. So macam mana saya kenal dengan Islam? Sebenarnya saya kenal dengan Islam sejak kecil lagi sebab saya sekolah di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dengan 6 tahun di dalam askar. So suka saya ramai kawan Melayu. So saya bergaul dengan ramai kawan Melayu sampai saya boleh menghafal doa-doa macam Al-Fatihah, doa makan, doa tidur, doa penerang hati. Sebab setiap pagi dekat sekolah memang dia akan baca doa penerang hati sampai yang tu dia melekat dekat otak saya. Saya boleh baca secara spontan tanpa menghafal semua. Masya-Allah. Ya. So lepas tu sebenarnya saya diperkenalkan dengan agama Kristian, tetapi ajaran tu saya tak mendalami sangat. Saya punya hati tak terbuka untuk belajar agama Kristian tu. Saya ketika itu saya tak baptize lagi. So saya masih mencari agama yang betul untuk saya. So lepas sampailah saya jumpa isteri saya, Jorefa. Dia yang banyak membimbing saya dalam mempelajari agama Islam ni. Dia berusaha untuk jumpa ustaz-ustaz dekat luar sana. Dia cari seorang ustaz, nama dia Ustaz Syamil di Masjid Puncak Alam. Dia banyak mengajar dengan jelas. Saya suka cara mengajar dia. Dia ajar dengan jelas dan sistematik. So saya sangat berminat dengan agama Islam. Lepas tu masa saya convert tu, saya memeluk Islam tu, saya jumpa dengan Tuan Haji Ustaz Noli daripada Hidayah Center Foundation. Dia yang ajar saya tentang Islam. Dia bagi tahu saya Islam tu the way of life. So kita kena mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam Islam ni lah. Yang benda perkara yang pertama dia ajar saya ialah asara fikir. Okey, asara fikir ni saya bagi tahu. Okey, asara fikir ni dia rukun iman yang membuktikan bahawa ada Tuhan, iaitu Allah. Ya. So satu ataupun syirik. Tuhan adalah satu, the only one, the creator. So syirik adalah perbuatan yang khianat, zalim dan kejam. Okey. A untuk Al-Quran adalah kata-kata Allah, wahyu daripada Allah. Al-Quran tu sebagai kitab atau panduan untuk kita, sebagai petunjuk dalam hidup kita. So Al untuk Rasul. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dia sebagai utusan ataupun messenger. Okey, lepas tu A, akhirat, iaitu hari pembalasan, sama ada syurga ataupun neraka. Lepas tu P, pemilik syurga adalah Allah. Dan K adalah kunci untuk syurga adalah dengan melafazkan syahadah, iaitu asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang tu adalah kunci untuk kita masuk ke syurga. Yang tu lah yang dia ajar saya tentang Islam, yang membuat saya tertarik dengan agama Islam. Sebab time tu saya nak satu agama yang kukuh supaya saya boleh menjadi orang yang lebih baik. Supaya saya boleh saya nak insaf, saya nak bertaubat. Dengan agama yang kukuh saya boleh menjadi orang yang lebih baik. Mungkin kita nak tahu bila masuk Islam tu. Masuk Islam, saya memeluk Islam pada hari kedua bulan Ramadan tahun lepas. So 2023 24 Mac. Kira masuk setahun lah ni. Dah hampir setahun, lagi 12 hari. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin untuk waktu ini pun kita nak tahu sebab sebagai doktor dan mungkin ada banyak pengalaman dengan sains dan sebagainya. Apa sebenarnya yang nampak di Islam itu untuk tertarik untuk masuk Islam? Okey.
dalam sudut sains ataupun sebagai doktor, saya rasa Islam ni dia mengajar perkara-perkara yang baik. Dia puasa. Kalau daripada segi puasa, sebab bulan ni bulan Ramadan, kalau puasa daripada sudut kesihatan, dia banyak manfaat dia. Dia boleh membakar lemak, sebab masa kita puasa dalam fasting state selama 13 jam, kita sebenarnya tengah membakar lemak. So kita boleh kuruskan badan satu. Lepas tu bulan Ramadan ni hanya sekali saja dalam setahun. So ini masanya untuk kita mengumpul pahala-pahala, sebab pahala dilipat ganda dalam bulan ni. So saya sebagai Islam, saya nak mengumpul sebanyak mungkin pahala dalam bulan ni. Lepas tu saya rasa puasa ni dapat menguji kesabaran kita untuk menjadi lebih penyabar, lebih tenang. Kalau kita rasa kita marah, kita patut berzikir ataupun selalu mengucaplah. Ustaz Noli pernah mengajar saya, kena selalu mengucap A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu dengar zikir, lagu zikir. Sampai saya sekarang saya pasang lagu-lagu dekat kereta saya. Saya dengar zikir kalau saya rasa marah ke apa. Ya, okey. Baik, alhamdulillah, masya-Allah. Okey, sebagai kita jauh dari doktor sikit, Adrian sendiri, personality sendiri, apa yang sebenarnya mencari untuk nak masuk Islam tu? Apa yang tertarik sangat-sangat? Sebab selama ni memang berkawan dengan Islam, dah berapa lama, umur pun dah banyak kan? Tapi apa yang tertarik sebenarnya? Tak ada ketenangan dalam hati? Apa tertarik untuk masuk Islam sebenarnya? Okey. So sebenarnya saya ada seorang kawan yang baik di dalam askar. So dia yang banyak mengajar saya Islam. Dia bukan directly ajar saya, tapi dia tunjuk, sebab dia jaga solat. Dia seorang yang alim. Betapa penatnya latihan dalam askar tu, dia still berdisiplin untuk jaga solat. Dia tak pernah tinggal solat. Yang tu yang buat saya kagum dengan dia. Saya rasa dia sangat disiplin dengan solat dia. So saya pun rasa macam tertanya-tanya, kenapa, apa pentingnya solat tu. So saya lebih mendalam, saya tanya dia. Dia cakap solat ni rukun, dia macam tiang agama. Solat tiang agama. So kalau jaga solat akan dapat rezeki yang banyak. Lepas tu boleh menenangkan diri sendiri. Saya pun macam tertarik dengan agama Islam ni, ajaran agama Islam ni. So saya pun macam nak cuba untuk solat. Lepas tu sampailah saya belajar dengan isteri saya, Jurefa. Dia yang ajar saya macam mana nak solat yang betul. Dengan anak tiri saya, Muhammad Firdaus Aryan Firdaus, dia yang banyak ajar saya solat. Saya ikut dia sebab dia sekolah agama. Dia banyak ajar saya. So memang saya ikutlah daripada tak tahu jadi sampai sekarang saya boleh solat 5 waktu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu perubahan yang bagus. Masya Allah. Dan doktor, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini, hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, Inspirasi Ramadan anda. Negeri Sembilan 102.7. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera. IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini rancangan Islam Agamaku dan masih bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Masih lagi bersama Dr. Adrian untuk kita bincangkan tentang nikmatnya Ramadan sebagai mu'allaf. Sebenarnya sebelum kita nak bincang tentang pengalaman Ramadan ini, kita nak tahu cabaran terlebih dahulu. Mesti ada cabaran, ujian yang biasanya bukan Islam mesti ada. Mungkin selepas masuk agama Islam, mungkin kita nak tahu cabarannya bagaimana dengan keluarga, dengan komuniti, dengan kerjaya, kawan-kawan dan sebagainya. Silakan. Okey, cabaran yang saya hadapi semasa nak memeluk Islam ni ialah keluarga saya lah. Okey. Pada mulanya mereka ada yang segelintir daripada saudara-mara saya, mereka memang menentang dengan Islam. Tapi saya dapat restu daripada ibu saya, iaitu Helen P. Dia sangat sokong saya untuk memeluk Islam ni. Walaupun dia bukan Islam, dia non-Muslim, tapi dia sokong saya untuk memeluk Islam ni sebab dia nak saya berubah untuk menjadi lebih baik. Sebab saya sebelum ni saya Buddhis, tapi saya tak mengamalkan sembahyang semua. Sebagai Kristian pun saya tak selalu pergi gereja. Sebenarnya saya born Buddhis, tapi lepas tu saya masuk Kristian waktu askar dulu. So banyak cabaran dia sebab ada saudara-mara yang menentang, tapi saya tetapkan pendirian saya untuk demi Islam ni. Saya tetap pendirian saya untuk memeluk Islam. Tapi yang paling penting, saya dapat restu daripada ibu saya lah. Ya. Dan dengan saya punya adik-beradik semua, mereka sokong je. Sebab mereka cakap yang ni saya punya decision. So saya rasa betul, just go for it lah. Ya. Baik, dan ada dalam keluarga ada orang Islam? Tak ada. Setakat ni saya seorang saja dalam Islam, dalam keluarga saya. Iya, alhamdulillah. Mungkin kawan-kawan bagaimana bila tahu memeluk Islam? Okey. Sebenarnya ramai kawan, sebab saya punya yang memeluk Islam ni dia viral dekat social media. So ramai yang DM saya yang ucap terima yang ucap tahniah. Ramai yang mengucap tahniah. Dia orang sangat happy. Terutama saya punya rakan sebilik tu, Farid Esmon, dia memang macam terkejut lah. Ramai yang terkejut sebab saya masuk Islam. Sebab sebelum ni saya macam banyak buat dosa juga. Tapi alhamdulillah lepas memeluk Islam ni, saya menjadi seorang yang lebih baik lah. Saya betul-betul insaf, bertaubat dan ingin menjadi seorang yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah lah. InsyaAllah. InsyaAllah, alhamdulillah. Dimaklumkan tadi dah masuk Ramadan, Islam di bulan Ramadan, dan ini Ramadan kedua kiranya.
Betul. Tahun lepas saya dah puasa selama sebulan, tapi saya tak boleh puasa full. 5 hari terbatal lah sebab saya tak tahan. First time. Ada pengalaman lain yang kita boleh ceritakan dengan para pendengar tentang puasa Ramadan ni? Okey, puasa sebenarnya sebelum ni masa saya dalam askar, saya cuba nak puasa sebab saya nampak bazar Ramadan semua ramai pergi beli makanan semua. Diorang menahan diri daripada dahaga dengan lapar. So saya macam nak cuba juga, tapi saya tak berjaya. Sebab saya nak cuba sehari at least lah. Sebab yang ni dalam mindset saya boleh kuruskan badan juga. Why not cuba kan untuk puasa. So saya cuba tapi tak berjaya lah. Sebab saya tak ada pendirian time tu. Tapi tahun lepas saya masuk Islam, sebab saya masuk Islam hari kedua bulan Ramadan yang tahun lepas tu. Lepas tu saya cuba puasa, saya jaga solat semua, saya masuk kelas agama fardu ain kan. So saya ada pendirian saya boleh habiskan dalam sebulan tu, tapi 5 hari je yang saya terbatal. Tapi saya rasa lagi kuat lah daripada sebelum ni. Dengan solat sunat tarawih juga. Solat sunat tarawih tahun lepas saya tak jadi sebab baru lagi. Tapi tahun ni alhamdulillah semalam hari pertama tarawih saya pergi. Saya buat 8 rakaat lah. Bukan 20 rakaat lagi. Saya cuba malam ni. Belajar sikit-sikit. Alhamdulillah, itu peningkatan juga dalam pelajaran. Dan mungkin kita nak tahulah juga di mana lagi belajar agama sebenarnya. Di mana ajar? Belajar dengan Ustaz Noli yang first untuk ajar saya tentang Islam, pasal asal fikir tadi dengan the way of life. Saya ada jumpa dengan anak dia, Firdaus. Dia ada jumpa saya kat luar, pergi dekat kafe, ada pergi masjid juga. Dia yang ajar saya solat first, tapi sekali je. Lepas tu saya belajar dengan anak tiri saya, Alian Firdaus. Dia ajar lebih detail lah. Tapi Ustaz Firdaus tu dia banyak ajar juga dalam segi akhlak, tauhid dan fiqh juga. So lepas daripada tu isteri saya yang berusaha untuk cari ustaz. Dia cari kelas agama fardu ain bawah lembaga zakat Selangor. So saya punya first class dekat Masjid SS2, Masjid Amaniyah, Masjid Aminah SS2. Lepas tu sebab saya tinggal di Puncak Alam, saya tukar lokasi masjid tu ke Masjid Puncak Alam. Sekarang Ustaz Syamil yang ajar saya lah. Bagaimana dengan Al-Quran? Baca Al-Quran? Setakat ni belum boleh baca Al-Quran lagi, tapi saya boleh baca Iqra' lah. Alhamdulillah. Alif Batasa tu. Tawiyah Fatihah hafal dah kan? Fatihah daripada dulu memang dah hafal. Sebelum saya masuk Islam memang dah hafal. Sebab selalu dengar dekat sekolah menengah kebangsaan semua. Memang diorang baca setiap hari, memang sampai saya teringat. Boleh hafal sendiri. Itulah dengan doa-doa tadi Dr. sebutkan kan. Dimaklumkan juga menunaikan umrah kali pertama, alhamdulillah. Mungkin ada pengalaman kat situ, mungkin kita nak tahu ceritanya. Umrah okey. Pada mulanya saya tak terfikir pun saya boleh pergi umrah ke Tanah Suci Mekah. Saya dapat pergi pun sebab followers isteri saya, dia yang approach Joy dulu. Lepas tu dia yang bagi tahu boleh tak nak ikut rombongan pergi ke Mekah, Tanah Suci Mekah. Yang ni sebenarnya trip saya disponsor oleh Muhajir Travel Agency lah, dengan Masjid Amaniyah. Mereka sponsor saya pergi. Saya pun tak percaya lagi. Time tu saya baru 7 bulan masuk Islam. Pada bulan 11 time tu, saya rasa sangat tak boleh percaya pada mulanya. Tapi lepas saya sampai ke airport, saya pergi sampai dekat Mekah tu, saya nampak Kaabah tu depan mata saya. Saya rasa sebab hati, saya menangis. Saya rasa macam sangat touching sampai saya menangis semula. Saya rasa macam kenapa saya sangat bersyukur sebab saya baru saja masuk Islam, dah terus sampai ke Tanah Suci. Tetamu Allah, dah menjadi tetamu Allah. Betul. Dalam masa yang singkat. So saya rasa sangat bersyukur dengan gembira lah.
Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Banyak pengalaman yang kita dengarkan untuk petang ini untuk para pendengar juga. Dan Doktor, kita akan berehat sekali lagi. Doktor, kita akan kembali selepas ini. Untuk anda, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Kita berehat seketika pada waktu ini. Hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Tu setia bersama kami hanya di Kembaran Inspirasi IKIM FM, Inspirasi Ramadan anda. Negeri Sembilan 102.7. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita. Sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, "Wabayin ahla syarr tabin anhum." Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Sekarang lihat hati. Yang betul, sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Kuala Terengganu 100.2. Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering terhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, Inspirasi Utama Anda. Kembali Inspirasi IKIM FM, Inspirasi Ramadan anda. Untuk petang ini masih lagi bersama rancangan Islam Agamaku dan Alhamdulillah masih lagi bersama untuk petang ini Dr. Adrian untuk kita membincangkan tentang nikmat Ramadan sebagai mu'alaf. Dan mungkin itulah pengalaman Doktor selama mungkin lebih kurang setahun ya masuk Islam, Alhamdulillah. Mungkin kita nak tahulah juga bagaimana feedback mak yang menyokong untuk masuk Islam, bagaimana dengan kawan-kawan, adakah nampak perbezaan Dr. Adrian tu sebelum dan selepas masuk Islam? Silakan. Okay. Saya mengaku sebelum ni saya seorang yang cepat marah, baran. Lepas tu sebagai kafir saya ada buat perbuatan yang tidak bagus lah. Okay? So lepas saya masuk Islam ni, saya rasa perubahan diri saya lebih tenang. My mum pun cakap saya macam lebih tenang, dah kurang cepat marah, dah tak mencarut macam dulu. Sebab saya dididik lain kan sebelum ni. Tapi ajaran Islam ni dia ajar untuk menjadi lebih tenang. Banyak berzikir, lepas tu banyak doa. Lepas tu mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim setiap kali saya marah, saya rasa saya lebih tenang dan lebih boleh mengawal emosi saya lah. Okey, kalau abang saya dengan adik saya, diorang cakap lepas saya masuk Islam, saya macam
lebih berjaya lah. Sebab dengan Islamnya, dengan bimbingan isteri saya, kita buat bisnes sama-sama. Lepas tu saya selalu doa kan, selalu minta daripada Allah untuk beri rezeki kan. Saya rasa lebih berjaya daripada segi kejaya jugalah lepas meluk Islam ni. Ya, Alhamdulillah. Dengan kawan-kawan? Dengan kawan-kawan. Ada yang tak kenal ke? Tiba-tiba kata, yelah kenal dulu, lama, perangai yang lama sekarang ni dah jadi lain ke apa ke? Kawan-kawan saya, mereka cakap saya dulu memang jenis yang emosional. Lepas saya masuk Islam ni, saya lebih tenang, lebih boleh kontrol emosi tu. So memang Islam ni memang perkara yang indah lah. Ajaran yang bagus untuk tenangkan diri supaya menjadi lebih baik. Masya Allah, Alhamdulillah sekarang ni kira stable physical, mental dan material. Yes, lagi boleh kontrol lah. Ya, Alhamdulillah, insya-Allah. Dan untuk waktu ini bersama doktor, kita banyak yang kita nak bercerita dengan doktor, tapi mungkin kesempatan masa untuk petang ini, mungkin ada pesanan kepada para mualaf yang belum masuk Islam, yang kita yang Islam sendiri pun, mungkin ada pesanan daripada doktor, silakan. Okey, pesanan saya kepada pendengar-pendengar radio IKIM ni yang dekat luar sana yang ingin memeluk Islam, bolehlah hubungi Hidayah Center Foundation sebab mereka sangat detail. Mereka boleh mengajar Islam dengan lebih mendalam. So kalau rasa macam tak faham lagi, boleh tanya ustaz-ustaz kat situ. Sebab mereka ada kelas yang sistematik, boleh ajar Islam tu dengan cara yang baik. So kalau nak, boleh pergi hubungi diorang. Lepas tu saya suggest untuk kenalilah Islam, ajaran Islam ni, sebab ianya sangat indah dan ia boleh merubah kita untuk menjadi lebih baik dengan solat semua, jaga solat. Lepas tu kitab-kitab Al-Quran ni memang sangat membantulah untuk menjadi sebagai panduan untuk menjadi lebih baik. Yang tu pesanan saya lah. Ya, insya-Allah. Siapa yang nak berkenalkan dengan Islam pun boleh pergi sana untuk nak tahu bagaimana lagi syariat ini. Alhamdulillah. Saya mungkin Diakhni untuk waktu ini mungkin ada kata-kata akhir daripada doktor. Kata-kata akhir Okey, sebagai saudara baru dalam Islam ni, saya ingin lebih mendalam lagi lah, sebab saya baru setahun dalam Islam ni. Saya perlu mendalami Islam dengan selalu pergi kelas fardu ain. Lepas tu saya kena minta bimbingan daripada isteri saya supaya saya berdisiplin lah untuk jaga solat semua. Ya. So yang tu pesanan saya pada diri sendiri dan kepada orang lain, boleh belajar benda-benda yang bagus dalam Islam ni dengan ustaz-ustaz. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita pun doakan semoga insya-Allah istiqamah dalam ajaran Islam dan istiqamah sentiasa membaiki diri. Itu pesanan untuk saya sendiri juga, insya-Allah. Dan salam Ramadan al-Mubarak, Ramadan Karim. Terima kasih doktor atas pertemuan untuk petang ini. Insya-Allah ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Yayasan Izi Prihatin. Layari www.yayasaniziprihatin.org untuk maklumat lanjut. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sesiapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jom hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek tajaan berbuka puasa sebagai tanda kasih kepada mereka. Layari www.yayasaniziprihatin.org untuk maklumat lanjut. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Kuching 93.7 FM.
kita. Oh, indahnya wasilah yang terbina. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Ya bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, jalan ilahi. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, hijrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. Ramadan kembali membawakan sinar di hati insani. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa daripada saya, Raja Farah Raja Aziz, untuk semua pendengar. Sendu Ramadan. Untuk kesekian kalinya engkau bertandang. Di bawah sedarku telah lebih 5 dekad lamanya dari zaman tertaklif aku menyantunimu atas tuntutan syariat. Alangkah alpanya aku akan kurnia istimewa yang esa. Datangmu dengan rahmat tak terpermanai. Sepertiga pertama rahmat, sepertiga kedua pengampunan, sepertiga akhir pelepasan daripada neraka. Para malaikat suruhan yang perkasa sepanjang malam hingga terbit fajar mengucapkan salam sejahtera kepada hamba-hambanya yang mengabdikan diri ke hadrat pencipta dan penguasa yang tak berbanding. Ramadan Markaz Tarbiyah, peningkat iman pengukuh takwa, pelembut hati penyantun jiwa, memanusiakan manusia kembali kepada fitrah, pembina jiwa mutmainnah, menjadi golongan yang mendapatkan redha. Ramadan, adakah kita akan bersua lagi? Belum puas ku hirup lazat sarbat syahdumu, belum puas ku hadamkan zikir membesarkannya.
puas ku nikmati hamparan kasur munajat kepadanya. Belum terhapus titik-titik hitam pada peta kehidupan. Ramadan, engkau terlalu cepat meninggalkanku. Engkau terlalu bingkas pergi dari haribaanku. Kudambakan kunjunganmu lagi. Kudambakan dakapan syahdumu. Kepadanya aku bermunajat agar akan bersama denganmu lagi. 28 Ramadan 1431. Penyampai berkaliber. Sejak hari Isnin, Kepada anda, saya Syafiq dan juga pengisian bermutu. Inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. Bertemu kembali dengan Ramadan, ku rasakan bahagia menyelubungi. Ya Allah, aku bersyukur kau pertemukanku semula Ramadan yang mulia. Di Ramadan, ya Allah, rahmatmu ku rasa. Ku banyakkan beribadah, ku tahu pengampunanmu, menangis tinggi. Ramadan rahmat dari Ilahi, banyakkan ibadah dan berdoa, hapuskan dosa, tingkatkan pahala. Semoga beroleh maghfirah, moga kita akan jadi hamba yang setia. Ramadan mendedarkan aku kesusahan yang dialami insan lahir. Ramadan ujian ilahi, mengajar di kesabaran dan kesetiaan. Di Ramadan, ya Allah, rahmatmu ku rasa. Ku banyakkan beribadah, ku tahu pengampunanmu, melangit tinggi. Ramadan rahmat dari Ilahi, banyakkan ibadah dan berdoa, hapuskan dosa, tingkatkan pahala. Semoga beroleh maghfirah, moga kita akan jadi hamba yang setia.